semua sekarang ini mula nampak kembali kepada Mahathir. Zuraidah mula nampak kembali kepada Mahathir. Baru-baru ini Mahathir dijemput untuk satu program, apa orang kata, ialah program berkaitan dengan politik jugalah. Walaupun dalam keadaan dia macam tu, ada kesian aku tengok kan. Kesian aku tengok, tiba-tiba dia tetap juga dipanggil. Tapi tak ada jadi masalah lah. Kenapa? Dan yang menariknya, PAS dikatakan akan meletakkan Tun Mahathir sebagai sebagai calon di Kemaman. PRK Kemaman semua berhak jadi calon termasuk Dr. M, kata Taqiyuddin. Mana-mana individu termasuklah pada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir berhak menjadi calon Perikatan Nasional PRK Kemaman, kata Setiausaha Agong. Taqiyuddin berkata pucuk pimpinan masih mempertimbangkan perkara itu termasuk mengekalkan penyandang sebelum ini Cik Alias Ahmad yang menang dengan majoriti 27,000. Semua rakyat Malaysia berhak menjadi calon asalkan rakyat Malaysia. Dia tak kira orang Terengganu atau orang mana sebab dia calon parlimen. Tak semestinya boleh jadi beliau dan boleh jadi orang lain. Belum putuskan lagi, katanya. Taqiyuddin diminta mengulas sama ada Mahathir bakal dipilih calon PN pada PRK Kemaman susulan kabar angin bertiup sebelum ini. Pada PRU 15, Cik Alias menang dengan 27,000. Okey, namun kemenangan tersebut dibatalkan. Nah, kenapa semua beralih kepada Mahathir sekarang ni, tuan-tuan? Kan Zuraidah mula beralih kepada Mahathir, kemudian cerita Muafakat Nasional. Muafakat Nasional ni adalah sepatutnya di antara golongan yang yang PAS pro kepada UMNO, kan, yang nak menarik UMNO yang bersama lagi UMNO yang bersama dengan PAS, itu yang pertama. Kemudian yang mana tak dipersetujui oleh Bersatu. Okey, saya rungkaikan macam ni, saya cerakinkan macam ni. Nah, kita kena faham, Bersatu tak nak UMNO. Tuntas, habis. Titiknya kat situ. Bersatu tak nak UMNO per se, tak nak UMNO versi Zahid, tak nak. Jadi apa yang mereka nak adalah mereka nak UMNO yang menyebelahi mereka. Termasuklah Hishamuddin Tun Hussein On, the gang lah, yang sekarang ini digantung. Tak dipecat, digantung. Okay? UMNO bijak, kalau dia pecat, dia akan jadi lompat parti. Digantung, tak jadi lompat parti. Kecuali kalau Hishamuddin nak letak jawatan, itu cerita lain. Nah, apa yang berlaku, Zuraidah Kamaruddin dikeluarkan daripada Bersatu. Nah, bila dia keluar daripada Bersatu, dia masuk PBM, sekarang bersama dalam Muafakat Nasional. Soalan dia adalah, adakah yang ini geng yang masih bersama dengan Bersatu atau geng yang anti Bersatu? Di dalam Bersatu tu sendiri, ada yang nak Mahathir, ada yang tak nak Mahathir. So, perasan tak tuan-tuan, kenapa PAS yang beria nakkan Mahathir, Tun Mahathir, tetapi bukan Bersatu? Dia naik ke pentas Tun Mahathir, dia bercakap tentang Tun Mahathir naik ke pentas PAS, pakai baju PAS, Hadi yang menyebut tentang Tun Mahathir ini sebegini, sampai siapa yang bertanya soalan tentang memali, maka dia adalah syaitan. Kalau tuan-tuan ingat lah kan. Jadi dalam keadaan itu, kenapa? Nah, kita kena lihat, sekarang ini Bersatu ni umpama boyfriend yang sudah hilang kerja. Kan, boyfriend yang dah hilang kerja, dah tak ada duit, dah tak ada pekerjaan. Sebelum ini dia pangkat besar, kan, gaji besar, naik kereta besar. Sekarang kereta pun dah nak kena tarik, tuan-tuan, 4 bulan tak bayar, RO dah keluar. Umpama macam tu lah, bukan saya kata kereta dia, umpamanya macam tu. So taring tu dah tak ada. Janji-janji manis Perikatan Nasional itu tak nampak. Bersatu itu tak nampak. Jadi akhirnya PAS perlukan kesinambungan untuk nak menang dalam PRU ke-16 akan datang. Mereka tahu mereka dah tak boleh harapkan dana daripada Bersatu. The fund is no longer there. Baru-baru ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, ni saya nak cerita, saya tambah lagi cerita semalam. My Airline tiba-tiba hentikan operasi. Stranding 100 lebih ribu orang yang dah beli tiket melebihi 20 juta duit. Why? Kenapa? Sebab dia orang dah dapat tahu bahawa ketua dia orang akan ditahan di bawah AMLA. Once dia dapat tahu ketua mereka ditahan di bawah AMLA, the moment dia freeze, dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Ni maklumat yang saya dapat lah. Betul, tak betul, kita akan dengar daripada SPRM nanti. Isunya adalah dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Kerana once you charge di bawah AMLA, maka akaun semua kena freeze. Jadi ada yang mengaitkan skema-skema ini dengan Bersatu, di mana mereka cuci duit. Ada yang kaitkan sedemikian sehingga nama Muhyiddin Yassin terpalit. Dia tahu tak tahu, itu saya letak kat tepi dahulu. Itu kita minum kopi, kita boleh cerita. Tetapi sekarang ini, wang yang berlegaran itu, inilah dikatakan company yang cuci duit.
Company yang cuci duit. Now, sekarang, itu dah kena freeze. Akaun Bersatu dah kena freeze. Anak menantu Muhyiddin dah kena buru. Ini menantu Muhyiddin adalah key person. Key person yang tahu tentang duit. Lari dulu. The moment dia kena tangkap, tuan-tuan, pecah tembelang. Goldman Sachs sekarang ni, Roger Ng sudah dipanggil balik. The moment Roger Ng dedahkan segala-galanya, habislah perjanjian. Yang Roger Ng kata, kalau sekiranya saya dedahkan, yang saya tak pernahkan dedahkan sebelum ini, Muhyiddin Yassin akan, bukan Roger Ng cakap, tapi apa orang kata, satu akhbar dari luar negara kata, Muhyiddin Yassin akan menghadapi masalah. Now, Muhyiddin dan Bersatu di-attack kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, tuan-tuan. Yang merasa panas attack itu adalah PAS. So, PAS kata, kita kena berlepas diri daripada Bersatu. Kita kena berlepas diri daripada Muhyiddin Yassin. So, kita nak turn kepada siapa? So, dia lantiklah, jumpalah Tun Mahathir. Tun Mahathir, kita lantik kamu sebagai penasihat kepada 4 negeri. Tuan-tuan ingat tak, saya kata bahawa tempoh hari sepatutnya nama Mukris Mahathir naik di Kedah. Kemudian Mukris kata tak jadi. Sebenarnya macam saya kata, perancangannya bukan Mukris. This has never been about Mukris. This has always been about Mahathir. So the offer yang ditawarkan adalah 1 seat for me to sit in parliament. 1 seat for me to sit in parliament. Boleh. Nak dapatkan apa yang kamu nak, boleh. Tapi 1 seat for me to sit in parliament. Jadi itulah keluar cerita yang mengatakan bahawa Mahathir akan bertanding di Kemaman. Bertanding di Kemaman. Kenapa perlukan satu kerusi? Kenapa perlukan satu... Bukan Mahathir nak masuk sangat dalam parlimen pun. Dia pencen Perdana Menteri, pencen Menteri, pencen Ahli Parlimen. Dah cukup, dah set him for the rest of his life. Yang tinggal kita pun tak tahu berapa lama lagi kan? Enough. But it's never been about that. It's always been about what can dia dapat kalau dia nak bagi sesuatu kepada PAS. Tuan-tuan ingat Tin Melo tu cukup besar ke nak kutip duit? Memanglah 4 tahun lagi nak pilihan raya. No, they have to do it now. Dia orang tahu they are in trouble. Dia PAS tahu dia orang dalam masalah sekarang ini. Sebab itu kenapa kedengaran cerita juga ada di kalangan ahli PAS kata kita kena bersama dengan kerajaan. So they have to explore options. Di mana dia orang tak boleh tidak mesti ada dana. Tuan-tuan ni macam ni. Dalam kesenyapan. Kalau tuan-tuan perasan Azmin macam senyap je Azmin sekarang ni kan. Zuraidah Kamarudin pergi mana Zuraidah Kamarudin ni? Macam senyap je dia. Rupanya ada cerita. Kan Zuraidah itu dia keluar daripada Parti Keadilan. Kemudian dia melompat masuk ke dalam Bersatu. Kemudian sewaktu dalam kerajaan Bersatu itu, dia lompat masuk ke dalam Parti Bangsa Malaysia, PBM. Yang dikotai oleh Larry. Yang dia masuk dalam PBM yang dikotai oleh Larry. Setelah itu, dia dipecat daripada PBM. Setelah dia dipecat daripada PBM, dilihat dia seperti bergentayangan. Kan? Bergentayangan kesana kemari. Tak ada parti dah, tuan-tuan. So, tiba-tiba hari ini keluar kenyataan ini. Zuraidah bersama 19 NGO anjur himpunan 1000 wanita Melayu. Bekas Naib Presiden PKR Zuraidah Kamarudin mengetahui 19 NGO akan menganjurkan persidangan wanita Melayu pada 28 Oktober. Katanya pihak penganjur akan menyebut bekas Perdana Menteri Mahathir untuk menyampaikan ucapan. Mahathir juga. Kan? Zuraidah berkata walaupun majlis itu diberi nama Himpunan 1000 Wanita Melayu, namun dia menyangka lebih 1000 akan hadir. Melalui pernyataan merentas parti, tujuan perhimpunan untuk mendapatkan kata sepakat dalam menangani cabaran ekonomi dan politik semasa, katanya. Kata Zuraidah, penganjur telah menerima kira-kira 1,500 pendaftaran untuk penyertaan ke perhimpunan itu yang akan berlangsung di IDCC Shah Alam dari 8 pagi hingga 5 petang. Wakil daripada 19 NGO di seluruh negara akan berkumpul dan akan ada 10 perwakilan akan membahaskan isu berkaitan politik, ekonomi dan pendidikan mengenai wanita Melayu. Zuraidah berkata antara tokoh yang hadir adalah Prof. Dr. Solehah Yaakob, pemimpin Bersatu Mas Arianti Samsudin, pemimpin PAS Nuraidah Saleh dan Haniza Talha. Zuraidah yang juga ditanya jika pemimpin lain daripada parti politik berbeza akan dijemput termasuk isteri Perdana Menteri Wan Ismail, Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kita terbuka program ini kepada semua wanita Melayu, katanya. Jadi banyak yang buat pendaftaran secara talian, tak pasti Wan Azizah tengok online atau tidak. Kita mengalu-alukan kedatangan Wan Azizah, the First Lady of Malaysia. Dia yang sebut
Anwar tak pernah kata First Lady of Malaysia. First Lady of Malaysia adalah yang Permaisuri Agong. Pada Mei tahun lalu, Zuraidah meninggalkan Bersatu dan menyertai PBM. Kemudian, pada Disember tahun lalu, dia dan 10 ahli dipecat ekoran krisis dalam PBM yang berlegar. Awal tahun ini, Zuraidah dipilih sebagai timbalan Presiden Mufakat Nasional. Pada PRU 15, Zuraidah bertanding di atas tiket PBM. Okey.